Assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam another episode review rabak bersama saya Joe Zakaria yang tetap tak ada siapa pun kenal. Okey, hari ni kita nak cerita pasal tentang sapencam pam pam pam. Ini pahal pula ni. Allah, orang nak record dia boleh duk berlari pula dah budak ni. Hoi. Aduh, kacau. Ni nak cerita pasal ni. Puan tunggu sat. Okey, apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey? Kamera kat sana. Allah, sekali-sekala kita bergurau, boy. Tak boleh nak bergurau langsung. Okey, aku doakan hampa semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, sihat mental dan fizikal, rohani dan jasmani. Semoga kita dilindungi dan dipelihara dan dipermudahkan segalanya. Amin. Okey, hari ni aku nak cerita pasal jersey Johor. Okey, hari tu aku dah pernah buat reaction video dah pasal jersey Johor ni. Okey, kali ni aku berpeluang, berkesempatan, diberi peluang. Oh, tu dia. Untuk review dua jersey Johor Home. Kenapa dua? Yang pertama adalah jersey fan issue dan yang special dia ada jersey player issue. Jersey player issue ni officially tak jual. Macam mana dapat? Kabel kena kuat lah, brother. Kabel kita begini tau. Apa biasa pakai apa ni fan issue, kita ada player issue lah bang. Kabel cekang punya, tarik tak putih bang. Dah sebenarnya jersey ni, dua jersey ni bukan aku punya. Dua-dua jersey ni diberi pinjam. Ada orang bagi aku pinjam, iaitu aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Jersey Zone. Jersey Zone ni kontak aku tanya, Abang Jo nak review tak jersey JDT Home player issue dengan fan issue? Dia ada dua-dua. Aku kata apa salahnya kalau sudi nak bagi aku pinjam untuk aku review, boleh hantar kat aku. So dia pun mengambil keputusan untuk menghantar jersey-jersey beliau untuk di-review. So terima kasih banyak-banyak lah aku ucapkan kepada Jersey Zone sebab sudi bagi aku pinjam jersey ni untuk aku review, untuk aku share kepada kawan-kawan yang ada dalam ni apa beza antara fan issue dengan player issue untuk jersey JDT 2021. Okey, tanpa membuang masa, kita ada dua jersey tu di sini ya. Kawan-kawan, rakan-rakan sekalian, ini dah jersey dah. Yang mana jersey player issue, yang mana satu jersey fan issue. Obviously lah, apa nampak, apa boleh tahu dah aku. Of course lah, ni player issue. Salah. Inilah player issue. This is the player issue dan this is the fan issue. Apa beza antara kedua jersey ni? Hampa rasa apa beza? Okay, firstly disclaimer. Aku nak abang kat hampa yang aku bukannya tahu sangat pasal jersey Nike Adidas ni. Aku tak berapa tahu apa ni kategori-kategori atau kasta-kasta yang ada pada jersey Nike dengan Adidas ni. Tapi seperti biasa, kedua-dua mana-mana brand pun dia biasanya dia ada dua version lah, player issue dengan fan issue. Tapi untuk Nike ni aku agak confused antara player issue P2R dengan fan issue. Dia ada banyak nama, ada stadium issue lah, apalah, macam ada 2-3 nama, aku tak berapa tahu lah. So siapa yang tahu boleh komen kat bahagian komen tu lah. Jangan komen kat tempat komen orang lain, kat video orang lain, orang tak tahu lagi nak jawab apa. So itu disclaimer aku. Apa-apa statement aku yang aku cakap ni ada salah, tolong share, tolong perbetulkan. Aku pun nak belajar juga. Why not kita berkongsi pendapat daripada duk kecap tak tentu arah kan. Tak salah, aku terima pendapat. Kalau aku salah, aku mengaku salah. Okey. High pitch. Okey. Ini dah jersey macam kata dah. Ini jersey player issue dan ini jersey fan issue. Aku rasa obviously dah nampak lah kot. Di mana player issue dia akan ada zigzag line ni kat tepi. Dan fan issue tak ada. Tak ada, dia kosong. Okay, let's compare these two jersey lah. Okay, cosmetically tak banyak sangat beza. Tak nampak sangat, tak berapa banyak sangat beza kalau tengok dari segi kosmetik. Dia ada beberapa saja perbezaan dari segi kosmetik. Kalau hampa tengok pada baju player issue, fan issue ni, dia tak ada zigzag line ni. Macam fan issue dia ada zigzag line ni. Hampa nampak zigzag ni, zigzag. Z ni tak tahulah, kot mewakili nama pak aku Zakaria ke apa, tak tahulah. Tapi dia ada zigzag line ni lah. Dan kalau kita tengok pada bahagian collar belakang dia, kita tengok ada beza dah. Untuk player issue, apa akan nampak V-shape ni, di mana ada belahan V-shape dekat bahagian belakang collar. Dan untuk fan issue tak ada. Dia macam biasalah, dia tak ada belahan. Dan untuk bahagian tangan pula, untuk fan issue dia biasa, dia kain macam ni je. Dia tak ada apa-apa beza pun. Tapi untuk player issue, apa boleh nampak kat sini, dia ada rig. Dia menggunakan kain rig yang asing lah untuk player issue dan dia ada belahan. Kalau hampa nampak apa pasal kan, mestilah nampak kan dalam ni. Dia ada belahan ni. Dia ada belahan untuk V ni. So dari segi kosmetik
Dari segi kosmetik, itu saja beza yang ada pada baju ni. Kosmetik wise aku tak cerita pasal material kain ke apa semua. Kosmetik wise itu sahaja. Okay, let's go a bit more detail sikit lah. Kita pergi dalam sikit. Okay, kita cerita pasal kain. Okay, untuk kain jersey fan issue ni, dia menggunakan kain, aku boleh kata kain interlock ke ni? Ni kain interlock sebenarnya. Dia menggunakan kain interlock lah untuk bahagian depan dan juga bahagian belakang. Kain sama digunakan bahagian depan dan pada bahagian belakang. Tu aku tak mau nak discuss pasal corak yang ada pada baju ni lah. Dah ada dah kat dalam video react aku dulu tentang corak, konsep apa semua tu, semua hangpa boleh tengok. Dalam video ni aku just nak compare saja perbezaan antara play issue dengan fan issue ni lah. So baju fan issue ni, material yang digunakan untuk kesemua kain, untuk semua panel ni adalah kain, aku boleh kata interlock. Kain interlock yang nipis sikit lah. Dan cuma pada bahagian collar ni dia pakai rib. So itulah material yang digunakan untuk kain, untuk fan issue. Okay, kita tengok untuk play issue ada beza sikit, di mana untuk kain fan issue, kain depan dia menggunakan kain interlock. Kain interlock, dia sebenarnya kasar sikit kain interlock ni. Dia tak berapa lembut dan tak berapa nipis. Dia agak tebal. Tapi kalau nak comparekan dengan yang fan issue ni, aku rasa macam fan issue ni lebih nipis sikit. Tapi macam lebih kurang lah. Aku rasa kain sama je. Dan bahagian belakang, bahagian belakang kain dia lain. Dia menggunakan mesh, kain mesh untuk bahagian belakang. So beza dua kain kat situ. Dan obviously lah, dekat bahagian zigzag ni dia menggunakan kain rib yang stretchable ni. Dan juga pada bahagian lengan ni pun menggunakan kain rib. Dan pada bahagian collar ni pun menggunakan rib. So basically untuk jersey fan issue JDT ni ada dua jenis kain yang beza lah untuk panel depan dan panel belakang. Dan rib ni memang standard Nike punya rib ni. So perbezaan dia tu lah, benda-benda yang spesifik yang tadi tu lah. Ada belahan V ni kat bahagian collar dengan bahagian tepi. Dan kain untuk lengan pun menggunakan interlock sama je. Cuma kain depan belakang sahaja yang lain. Itu yang ada pada kain lah. Okay, kita go for the material logo apa semua. Okay, untuk material logo menggunakan HD 3D TPU. So, hampa boleh tengok kat sini berkilat dia macam mana dia menggunakan HD 3D TPU. Tapi yang menjadi keraguan adalah adakah logo ni akan turun warna setelah dibasuh beberapa kali. So, aku tak pernah ada jersey JDT menggunakan material ni untuk logo. So, aku tak tahu macam mana lepas basuh. Tapi apa orang komplain tu lah, dia tanggai, warna dia tanggai. Dan kalau kita tengok pada play issue pun jatuh. Dia jatuh. Yuk. Okay, kalau kita tengok pada play issue pun menggunakan material yang sama. Menggunakan material HD 3D TPU ni. So tak ada beza pun dengan fan issue. Dan kita tengok pada logo Nike fan issue, dia menggunakan sublimation material. Sublimation pula, salah. Bukan sublimation. Dia menggunakan heat press. Dia heat press vinyl, sama juga dengan logo bulat ni, bulat kecil, bulat besar ni. Dua-dua ni adalah vinyl yang di heat presskan pada baju. Berbeza dengan yang fan issue, play issue. Ini vinyl yang di heat presskan. Logo Nike swoosh ni, ini adalah sulam. This is embroidery direct on the baju itself. So, hampa boleh nampak embroidery tu kat situ. So, itulah beza untuk logo yang ada pada baju ni. Di mana untuk play issue dia guna sulam. Okay, dan untuk all the sponsors menggunakan material yang sama. Semua sama, material yang sama. All the sponsors termasuk yang Johor kat belakang ni pun sama sahaja. Untuk play issue dan fan issue menggunakan material yang sama. Vinyl yang di heat press kan. Memang tak ada beza pun dari segi tu. Okay, kita tengok kat bahagian dalam dia. Jom kita kalih tengok apa jadi. So, kot ada beza lah kan bahagian dalam dia. Okay, ini bahagian dalam. Okay, bahagian dalam pun boleh nampak lah. Boleh nampak dengan lebih jelas lah kain mesh dia untuk play issue ni. Untuk depan menggunakan kain biasa, kain interlock. Dan untuk bahagian dalam dia play issue tak ada apa yang ekstra. Kita tengok untuk fan issue pula macam mana. Hang tak mau keluar siapa? La ilaha illallah, dia lekat pula dah. Tak tahu nak hampa. Okey, untuk play issue bahagian dalam dia kita tengok apa play issue untuk fan issue.
Untuk fan issue bahagian dalam dia pun tak ada apa sangat, tak ada apa hidden detail ke apa. Cuma perbezaannya kita boleh tengok pada dia punya label ni lah. Label atas ni. Okey, ini fan issue punya label. Boleh nampak ni fan issue punya label. Dia di heat press kan. Dia di heat press kan pada baju. Dan untuk fan issue, dia gunakan label ni, woven label ni untuk fan issue. So itu je beza dia. Untuk side tepi ni benda yang sama. Ada beza tak untuk side tepi? Kot lah dia tulis ni special edition ke apa ke. Tak ada. Dua-dua made in Indonesia. As you can see, adalah lain sikit konsep dia punya layout tu, macam lain sikit. Tak, sama je. So okay, dua-dua made in Indonesia, satu size M dan satu size L. Other than that, tak ada apa beza. So tak ada beza pada bahagian dalam. As you can see, cuma perbezaan dia hanya pada chok untuk kat belakang tu lah. Untuk fan issue dia menggunakan woven ni, dan untuk player issue dia guna heat press yang di heat press kan lah. Dia heat press label atau sizing tu dekat bahagian baju tu. Dia beza itu sahaja. Dan untuk sizing untuk fan issue ni size M. Fan issue ni size M. Dan untuk player issue ni size L. Apa yang aku boleh kata untuk player issue ni memang dia lain lah. Size L dia in between S to M. Dia bukan size M, dia S to M. Di mana dekat bahagian ni nampak apa boleh nampak lah dia punya curve tu. Dia fit sikit bahagian perut. So dinasihatkan pada yang berbadan sasa tu, kalau biasa maknanya kalau hampa biasa pakai M, better ambil size L lah untuk play issue kalau ada rezeki hampa untuk dapatkan play issue. Sebab play issue ni macam aku kata tadi, dia tak officially sold, tak terjual, tak dijual kat mana-mana pun. Yang duk jual ni hanya fan issue ni lah yang sold out, yang tak tahu ada lagi ke tak. Aku rasa tak ada lagi kan. Sebab Nike, tak salah aku JDT baru announce hari tu kot, kata ada problem bab PKP dengan shipping apa semua tu lah. Aku tak tahulah. Semua masalah PKP tak habis-habis ni kan. Orang nak berniaga pun tak boleh, orang nak kerja pun tak boleh. Aku tak tahu sampai bila nak use ni. Okey, itu saja comparison yang aku boleh cerita lah pasal jersey Johor play issue dan fan issue ni. Perbezaan dia apa boleh tengok pada apa yang aku cakap tadi. Dan untuk harga pula, harga untuk baju fan issue dijual dengan harga RM185, yang boleh dikatakan agak mahal, tapi disebabkan Nike, itulah harga-harga yang biasalah untuk Nike. Dan untuk harga fan issue, player issue, tadi aku sebut fan issue ke player issue, tu harga fan issue lah RM185 tu. Dan untuk fan issue adalah harga, apa salah ni? Dan untuk player issue ni, untuk player issue ni dijual pada harga RM429, yang di mana menjadi perdebatan lah antara kolektor waktu mula-mula launch dulu. Dengan harga RM49, harga tu almost semila dengan harga Vapor Knit, di mana ini bukan Vapor Knit. Ini apa yang dikatakan sebagai P2R. P2R tak ada apa maksud P2R tu sendiri pun tak dapat nak cerita. Mungkin P2R ni adalah player to replica. Player to replica ni di mana baju P2R ni dikeluarkan, almost dia kacukkan antara player issue dengan fan issue. Dia duduk tengah-tengah. So sebab tu boleh nampak kot di mana untuk logo swoosh ni dia pun gunakan sulam. Dia embroidery, dia sulam direct pada baju. Kalau kita tengok pada fan issue tadi, dia pakai heat press ni lah, vinyl, yang sepatutnya vinyl ni dia yang ada dekat player issue, tapi tertukar pula. Aku pun tak faham, dia tu agak pelik di situ. Dia actually sebenarnya dia saing-saing dengan baju Malaysia ni, tapi dia lain sikit. Dekat bahagian belakang ni menggunakan kain apa ni, mesh. Mungkin itulah yang dikatakan P2R punya edition kot. Sebab yang Malaysia ni bahagian belakang dia pakai kain biasa, sama macam kain depan. So nak katakan ni play issue of, tak tahulah, aku tak tahu pada siapa yang tahu. Sebab benda ni jadi perdebatan lah. Geng-geng kolektor waktu awal-awal hingar 424 dengan harga 400 lebih tu. Sepatutnya harga untuk Vapor Knit, tapi bukan Vapor Knit. So tak pasti dari segi baju ni jatuh dalam kategori mana. Adakah play issue atau adakah P2R, adakah dia apa?
tak tahu. Dia tak tahu apa cerita pasal baju ni. So, tapi harganya dijual pada harga RM429 dan baju ni hanya diperolehi daripada orang-orang tertentu. Ada orang jual, bukan kata tak ada. Ada orang jual tapi bukan official. Dia bukan official, dijual oleh JDT dekat depa punya store dak. Ni yang jual ni adalah di pasaran gelap lah cerita dah. Macam mana mereka dapat tu tak sure. Mungkin ada direct contact dengan Nike apa semua. Mungkin aku tak tahu benda tu sebab hanya Nike saja yang mengeluarkan jersey JDT ni. So mungkin kabel mereka cekang. Macam aku kata tadi, kabel mereka cekang gila. Mereka boleh dapat dengan harga jualan RM429 tu bagi aku mahal lah untuk jersey macam ni. Tapi consider something yang unik untuk dikumpul jugalah, disebabkan tak ada orang jual officially dan boleh dapat jersey play issue. Aku rasa jersey play issue even daripada season-season lepas pun tak jual dekat fans. Kalau tak salah aku yang dapat yang season-season lepas pun daripada pasaran gelap juga kan, daripada orang-orang yang tertentu juga yang menjual. So tak hairan lah benda ni akan ada tiap-tiap musim kot. Mungkin lah, aku tak tahu nak kata macam mana. Mungkin akan ada tiap-tiap musim di mana unofficially being sell by third party punya orang lah, bukan directly from JDT atau Nike. So siapa yang ada play issue ni consider rare lah. Dan aku rasa kalau kata berpeluang untuk dapatkan yang away tu, play issue pun okey lah kan. Benda yang officially dijual kira secara halal lah kan. Nak kata haram ke yang tu yang jual kat pasaran gelap ni, tak tahu nak kata lah. Tapi original, dia original tapi tak tahu lah. Fikir sendiri lah. So macam aku cakap tadi di awal video dia, aku cakap aku bukan pakar, aku tak tahu sangat pasal Nike dengan Adidas punya kategori. So aku tak tahu sangat kategori baju untuk Adidas dengan Nike ni. So macam betul lah aku kata tadi, Nike ada play issue, ada P2R, ada fan issue, ada tak tahulah macam-macam, autentik lah kata, ada stadium, ada banyak kategori. Dan macam Nike sendiri every year dia ada tukar-tukar. So macam last year mereka pakai Vapor Knit, this year mereka pakai Dry Fit Advance. Adidas aku tak berapa sure sebab aku dah lama gila tak beli Adidas, dan even Nike pun aku tak beli sebab aku beli tahu tu pun sebab baru ni aku dapat rezeki orang bagi baju untuk aku review kan. So aku tahulah sikit-sikit dari situ. Dan aku sebenarnya macam aku kata, aku tak berminat pun nak review untuk baju brand Nike, brand-brand besar apa semua ni. Dan aku lebih ke boleh nak concentrate kepada brand-brand lokal, brand-brand yang tak pernah orang dengar kan. Macam Nike, Adidas ni boleh dapat anytime, boleh senang dapat. Tapi disebabkan JDT menggunakan Nike tahun ni, aku review jugalah. Dan Alhamdulillah jersey Zone sudi nak bagi aku pinjam 2 jersey play issue dengan fan issue. Memang rezeki aku lah untuk share dengan apa semua. So at least kita ada sikit pengetahuan, boleh tahu sikit apa perbezaan antara play issue dengan fan issue untuk home tu. So kalau kata nanti kat luar nanti, next time kalau kata hampa beli, ada orang offer kat hampa jersey play issue home JDT mungkin hampa boleh refer kat video ni kot, apa beza dia apa semua. So nak tahu fake ke tak fake kan. So tapi nowadays susah nak kata lah, sebab yang buat counterfeit ni pun power gila kot, dia pun punya tiru kan. Cuma tapi still kita boleh detect lah, few things kita boleh detect. Okay gang, itu saja perkongsian yang aku apa tersedak ni. Rasa macam ada orang sebut. Ada orang sebut ke apa ni? Minggu ni kau nak promote tu. Bukan promote ni lah abang jelat kita, abang jelat kau idola sebut dalam video dia. Review Jersey Pahang pun dia review. Tapi dia banyak puji Jersey Pahang tu, kau nampak? Kau memang tak minat Jersey Pahang ni tapi dia puji. Kaki je lah mata orang kan. Benda ni subjektif, kita tak tahu. Kira betul lah tu kalau dia kata lawa tu, kau ya je lah. Pada kau memang tak ada punya, memang dah haji memang kata akal punya. Jadi terbiasa, jangan lupa like, share, subscribe. Aduh, malu kau gini bah. Kan, terima kasih lah Abang Jelat bak sudi mention channel yang tak seberapa ni. Kan, kita cuba, buruk benar cakap. Perak tak perak, apa ni? Faham tak faham, perak tak perak. Apa aku duk bergaru dari tadi ni kata ni? Oh, saja je nak cerita ni baju ni. Nampak baju ni. Nampak tak? Nampak tak? Ingat Abang Jelat je kau dapat. Kau yang ada. Oh, ingat awak je ada. Kau yang ada baju ni. Siapa lagi? Source Nation lah. Awak ada? Jelat ada. Awak ada. Kalau tak ada, boleh pergi dekat Source Nation punya IG. Apa check out collection mereka ada banyak collection. Macam yang ni, baju dikeluarkan sempena kemenangan Itali untuk Euro 2021. Por favor.
Okay, thank you pada Swas Nation sebab sudi bagi aku baju ni. Apa cakap? Serius apa kena cakap? Siapa kata jiwa bola, ini dah baru betul. Ini dah jiwa bola. Dia punya collection baju, dia punya produk semua pasal bola. Tapi bukan jersey, t-shirt. Macam aku kata, aku bukan pemakar. Aku bukan pemakai jersey Tega lah. Aku pakai t-shirt. So memang aku sukalah t-shirt macam ni. Okay gang, jangan lupa check IG Swas Nation. Okay gang, itu saja untuk kali ini. Aku nak ucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada My Jersey Zone sebab sudi bagi aku pinjam jersey ni. Siap post semua main hantar kat aku kan untuk aku review. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih kepada Swas Nation untuk baju ni. Apa memang sempoi punya, padu punya dah. Okay. Dan tak lupa juga nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang ada kat dalam ni, yang tengok video aku ni, yang subscribe to this channel, yang tak henti-henti komen, yang follow IG aku, yang follow IG Kelab Jiwa JC. Jangan lupa follow IG Kelab Jiwa JC. Aku dengar admin makin khajak dengan aku lah ni. Aduh, tapi tak apa. Kelab Jiwa JC kau boleh follow lah, follow. Kat situ ada perkongsian tentang JC, info-info JC. Kelab Jiwa JC cuba tak mau nak campurkan dengan apa ni, cerita-cerita bola, gosip-gosip bola. Kita nak concentrate hanya pada JC saja, dalam dan luar negara. Okay, macam dekat channel ni, macam aku sendiri, aku akan concentrate pada kelab-kelab di Asia Tenggara. Tapi Kelab Jiwa JC akan concentrate overall seluruh dunia punya JC. Okay, jangan lupa follow Kelab Jiwa JC punya IG dan IG aku lah, Juju Zakaria. Okay guys, itu saja untuk kali ini. Semoga kehidupan kita diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik semua datang pada Allah, yang buruk datang pada diri aku sendiri. Semoga kita berjumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum.